mengumumkan peraturan baru bila mana makan ataupun bila mana berak, kena cuci semua benda tu, kalau tertangkap anda akan digantung, akan hukum gantung lah. So dari situ terhasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Dulu saya belajar dan juga kerja dekat Jepun, so saya nak cerita kepada anda tentang Jepun. Kalau sebelum ni saya dah cerita satu sisi gelap dekat Jepun, kali ni saya nak cerita sisi positif dekat Jepun. Kalau cerita tentang tepati masa, anda dah tahu benda tu. Kalau cerita tentang disiplin, anda pun dah tahu benda tu kan. Jadi untuk video kali ni saya nak cerita satu falsafah ataupun perangai orang Jepun yang jarang didengari oleh orang Malaysia, iaitu omoiyari. O-M-O-I-Y-A-R-I. Omoi adalah dari perkataan fikir, yari adalah buat. Jadi apakah omoiyari itu? Kalau kita nak translate, kalau kita nak terjemahkan dia, ada yang kata dia adalah empathy. Empathy, perasaan bila mana kita duduk dalam kasut orang lain. Kalau kita tak suka orang buat benda tu kepada kita, kita jangan buat dekat orang lain. And kalau kita suka orang tu buat dekat kita, maka kita buat benda tu dekat orang tu. Ada juga yang translate omoiyari ni ialah kita fikir benda yang akan memudahkan orang seterusnya. Saya akan bagi beberapa contoh untuk anda faham tentang omoiyari ni, dan of course saya nak minta anda amalkan benda yang samalah. First kali, bila saya masuk kerja, kita akan diajar tentang adab-adab bila mana kita bertemu dengan customer. Yang pertama, kita kena panggil customer dengan perkataan sama, kan? Biasa kalau nak panggil saya akan panggil Asurafu sang belakang tu kan, ataupun kita panggil Naruto Kung kan. Jadi kalau perempuan, kita panggil perempuan yang comel Hinata Chang sebagai contoh. Ataupun maybe kita nak panggil apa lagi, kalau kita nak panggil orang dengan satu pandangan yang mulia, macam nak panggil raja ke, nak panggil ahli politik ke, kita nak panggil macam tadi saya bagi tahu customer, jadi kita panggil dengan tambahan sama, S-A-M-A. Jadi macam kalau raja, kita panggil dia sebagai sama kan, raja. Lepas tu kalau anda nak muliakan saya, anda boleh panggil saya Asurafu sama kan. Sama juga bila kita jumpa dengan customer, so kita akan panggil dia dengan sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tukar perkataan, bahasa percakapan kita kepada bahasa yang merendah diri. Kalau biasa kita akan bagi tahu, kalau nak suruh orang makan, kita akan bagi tahu perkataan biasa dia, tabete kudasai, sila makan. Tapi bila kita bercakap dengan orang yang kita pandang dia mulia, ataupun customer kita ataupun raja kita akan bagi tahu, tabete sasete itadakimasu ka? Boleh tak kalau saya nak makan saya pun dah lupa. Tabete sasete itadakimasu ka? Boleh tak saya nak makan sebenarnya. So kalau tadi ialah tabete in desu ka? Boleh tak saya nak makan? Kalau bahasa biasa, tabete tu makan, i tu boleh, ka tu persoalan lah, tanda soal lah. Tabete i desu ka? Boleh tak saya nak makan benda ni? Tapi kalau kita bercakap dengan orang yang mulia, orang yang kita pandang dia mulia, kita akan rendahkan diri kita akan tukar perkataan kita, akan jadi tabete sasete itadakenai desho ka? Itadakimasu ka? Jadi bahasa Jepun dia complicated, tapi yang tu kita cerita pada bab yang lain lah, video yang lain, sebab panjang gila. Yang ketiga, bila kita nak bagi name card dekat dia, sebagai contohan, okay, ni handset saya, katakan ni name card saya. So bila kita nak bagi dekat dia, kita tak boleh bagi macam ambillah name card ni, maksudnya customer akan terima dalam keadaan macam ni. Tak, kita kena bagi dalam keadaan macam ni. Jadi kalau kita pegang dia, kita kena pusing bagi dekat dia. So dia bila dia terima saja name card tu, dia boleh terus baca nama kita apa. So ini adalah omoiyari, dengan cara kita bagi dia tadi, supaya dia terus boleh baca. Dia tak perlu nak pusing dah. Walaupun benda tu simple, tapi that's how Japanese do. Itu cara orang Jepun buat lah. Itu satu contoh omoiyari. Satu contoh lagi omoiyari ni, katakan anda di tempat kerja, ataupun anda nak naik lift dekat apartment anda pun masuk lift, ataupun anda nak masuk ke dalam tempat kerja tu, anda tekan button, anda nak naik ke rumah anda.
Then tiba-tiba anda nampak dari jauh ada orang datang kan. So anda pun tekan pintu dulu, anda tekan buka pintu. Bagi orang tu masuk and tekan button yang dia nak lah. Itu omoyari. Ataupun contoh anda buka pintu nak masuk kerja, anda nampak ada orang dekat belakang anda, so anda buka pintu bagi dia masuk dulu, lepas tu baru anda masuk. Itu omoyari juga. Sebagai contoh lagi, kalau dekat Jepun kan, bila masuk rumah dekat Jepun ataupun kita pergi, biasa kalau masuk rumah macam susah sebab kita kan tak masuk rumah Jepun kan. So kita pergi tempat-tempat macam hostel ataupun tempat shokudo, tempat makan mereka, ataupun mana-mana tempat yang perlu untuk kita buang kasut kita. Anda akan tengok orang Jepun dia akan susun kasut, kalau contoh dia akan susun kasut supaya dalam keadaan yang terbalik. Terbalik tu maksudnya, katakan ni adalah lantai untuk tempat kita masuk tadi. Biasanya kalau orang kita dekat masjid, dia akan letak selipar macam tu lah. Okay? Tapi orang Jepun dia akan letak selipar terbalik macam tu. Dia fikir supaya bila dia keluar nanti dia terus boleh guna. Itu cara orang Jepun berfikir lah. Apa yang kita panggil? Ini adalah omoyari. Contoh omoyari lagi sebagai kalau anda guna tandas. Anda sebelum anda keluar, lepas anda melabur tu kan, anda melabur dah untung banyak tu, anda nak keluar tu, anda double check, anda flush ke tidak. Itu yang pertama. Itu omoyari dah. Yang kedua, omoyari dalam tandas ni anda cek sama ada di tempat anda duduk tadi ada tak bulu-bulu comel yang tertinggal. Kalau ada buang. Sebab anda kena fikir, kalau orang seterusnya yang emergency, dia dah nak meletus dah, dia punya gunung berapi tu dah nak meletus dah, dia masuk tandas tu, dia fikir, nak buang tapi geli kan. So kita kena fikir supaya bila dia nak meletus tu, dia masuk je, dia tengok tempat bersih, dia terus boleh buang dekat situ. Itu cara orang Jepun berfikir. Walaupun kita kata ada je orang Jepun yang teruk, tapi mostly orang Jepun semua ada omoyari. Bagaimana mereka didik benda ni, saya pun tak pasti. Tapi kalau ikut kepada sejarah yang saya baca, omoyari ni terhasil masa zaman Tokyo, nama apa masa zaman Edo Jidai. Edo Jidai ni tak silap saya Tokyo lama lah. Jadi ketika tu di Jepun, dia penduduk dia sangat padat. Penduduk Jepun sangat padat. Even sampai sekarang pun sebenarnya populasi Jepun adalah lagi besar dari Malaysia. Sangat besar sebenarnya. Cuma saya tak tahu mindset orang Malaysia, dia fikir macam Jepun ni adalah sebuah negara yang kecil. Hakikatnya Jepun lagi besar dari Malaysia sebenarnya. So bila penduduk padat ni, dia senang berlaku wabak. Jadi dekat Jepun tu, bila ada, ikut kepada pembacaan saya lah, bila makan kalau tak cuci akan mula tikus lah apa semua datang, dan akan berlaku wabak lah. Wabak tu akan menyebabkan kematian orang dan sebagainya. Jadi kerajaan dia ketika itu mengumumkan peraturan baru, bila mana makan ataupun bila mana berak kena cuci semua benda tu, kalau tertangkap anda akan digantung, akan hukum gantung lah. So dari situ terhasilnya omoyari ni, daripada satu peraturan yang dipaksa. Memang satu paksaan ketika tu, siapa tak buat aku bunuh kau. Dan dari situ dia dah jadi culture. Slowly dia jadi culture. And salah satu omoyari yang sangat popular dekat Malaysia, maksudnya perbuatan orang Jepun yang sangat popular dekat Malaysia, contoh ada dua yang sangat famous, yang orang kita memang viralkan benda ni. Yang pertama, bila mana nak naik escalator tu. Nak naik escalator, mereka akan duduk belah kiri untuk siapa-siapa yang tak nak bergerak, dan belah kanan untuk siapa-siapa yang nak berjalan. And benda ni dia terbalik lah. Kalau Tokyo belah kiri dia tak bergerak, belah kanan bergerak. Maksudnya kalau anda nak berjalan naik escalator, anda kena bergerak belah kiri. Kalau anda nak diam, anda just nak lepak, layan Twitter dan sebagainya, anda duduk belah kanan. Manakala Osaka ataupun Kyoto ataupun Kansai tu sendiri, dia terbalik lah. Kalau Kanto, Tokyo tu belah kanan, maka dia belah kiri. Dia macam dia nak fight lah. Dia tak boleh. Aku tak boleh sama dengan orang Tokyo. Something like that. Then itu yang famous juga dekat Malaysia. Satu lagi ialah bila mana kereta kita bagi laluan, kereta depan akan bagi emergency light sebagai tanda terima kasih. Benda ni viral juga, keluar era dan sebagainya. Which is tak kisahlah apa-apa, yang penting kita kena amalkan omoyari ni. Omoyari ni kalau ikutkan memang adalah satu saranan dalam Islam tu sendiri, tapi orang kita tak diajar benda ni. Kita lebih diajar pada benda-benda yang kita cakap bukan tak berapa penting, tapi untuk hidup bermasyarakat kita kurang lah sentuh benda-benda macam ni kan. Jadi mulai hari ni bolehlah kita cuba amalkan. Kalau kita makan,
Dekat restoran sebagai contoh, kita asingkan terus pinggan mangkuk tu supaya senang waiter nak ambil nanti. Ataupun kalau kita pergi guna tandas awam, kita tolong cuci, bagi bersih. Benda ni memang sebenarnya Islam galakkan sangat-sangat, tapi orang kita tak buat. Tak buat maybe disebabkan tak tahu, ataupun maybe memang malas lah. So itu bright side, cerah-cerah, sudut cerah, sisi cerah orang Jepun, sisi manis orang Jepun, yang mana kita patut tiru lah. Benda ni yang memang kita patut tiru. And memang saya fight gila-gila dekat Malaysia ni supaya semua orang tahu tentang Omoyari ni. That's why lepas anda tonton video ni, saya harap anda dapat share video ni kepada semua kawan-kawan dekat Facebook anda, dekat Twitter, dekat TikTok anda. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.